الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Al-Ma'war bin Suwaid radhiyallahu anhu, kata dia, ra'aitu Aba Dzar wa alaihi hullah wa ala ghulamihi mithluha فسألته عن ذلك. قال المعور فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه. قال أبو ذر فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang bernama Al-Ma'war bin Suwaid radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, satu hari aku melihat Abu Dzar, dan ketika itu Abu Dzar memakai sepasang pakaian. Wa ala ghulamihi mithluha, dan hamba dia juga memakai pakaian serupa dengan dia. Ini ceritanya. Al-Ma'war pergi ke rumah Abu Dzar. Abu Dzar kita semua tahu dia sahabat Nabi. Dia asal-asalnya qati'ut tariq, satu orang penyamun tengah jalan. Abu Dzar sebelum dia masuk Islam, dia penyamun di tengah padang pasir, dan dia akan rompak, dia akan samun kabilah-kabilah yang lalu membawa barang dagangan di kawasan dia. Apabila Abu Dzar masuk Islam, dia jadi orang kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Dzar di antara sahabat yang betul-betul membuktikan dia beramal sungguh-sungguh dengan apa yang dia dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar ini pada satu hari ketika Al-Ma'war pergi ke rumah dia, Al-Ma'war mendapati Abu Dzar dan hamba dia pakai baju serupa. Fasa'altuhu an zalik. Al-Ma'war tanya Abu Dzar, pasal apa kamu pengulu dan dia ni khadam, dia ni hamba kamu, tapi boleh pakai pakaian serupa? Sepatutnya pengulu, bos tak boleh sama dengan kuli. Sepatutnya begitu, dia kata. Orang boleh kenal hak mana toki, hak mana kuli. Orang boleh kenal hak mana bos, hak mana kuli, orang boleh kenal. Tetapi Abu Dzar Al-Ghifari
dengan khadam dia, dengan hamba dia, tak boleh kenal kerana pakaian mereka serupa. Maka Al-Ma'war tanya Abu Zar, dia kata, pasal apa kamu pakai baju serupa macam kuli kamu, serupa macam hamba kamu? Qala Al-Ma'war, kata dia, Abu Zar menceritakan, fazakara annahu sabba rajulan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ayyarahu bi ummi. Abu Zar kata, sebenarnya ada satu cerita aku nak cerita dekat kamu. Benda ni berlaku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup lagi. Benda ni jadi dulu ni. Pernah sekali itu aku telah memaki ataupun mencerca ataupun mencela seorang lelaki. Aku maki dia ni fa'ayyarahu bi ummih, sampai ke peringkat aku cela mak dia sekali. Abu Zar cerita, dia pernah sekali dia buat benda ni. Dia maki satu orang, dia maki kawan tu, sampai mak kawan tu pun dia maki sekali. Abu Zar kata dia pernah buat macam tu dulu. Kata Abu Zar, fa'atar rajul an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fazakara zalikalah. Laki-laki hak kena maki dengan dia ni pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Nabi. Kawan yang kena maki dengan Abu Zar ni terus pergi jumpa Nabi, report pada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, Abu Zar sahabat kamu telah maki aku. Dia maki aku sampai mak aku pun dia maki sekali. Nabi SAW panggil Abu Zar jumpa dia. Faqala Nabi SAW, apabila Abu Zar mai di depan Nabi, Nabi kata ke dia, Nabi kata, innaka imru'un fika jahiliyah. Nabi kata, wahai Abu Zar, kamu ni adalah satu orang yang perangai jahiliyah masih ada dalam diri kamu. Untuk bayangkan, Nabi panggil, Nabi tegur macam tu. Kita kalau tu imam masjid kita panggil kata macam tu pun kita tak boleh duduk lah. Ini Nabi SAW panggil Abu Zar. Nabi kata, aku dapat report daripada satu orang, dia kata kamu maki dia, dan kamu maki dia sampai mak dia kamu maki sekali. Betulkah apa yang aku dengar ni? Abu Zar kata, betul ya Rasulullah. Nabi kata dekat dia, innaka imru'un fika jahiliyah. Hang ni Abu Zar, perangai jahiliyah hang tak boleh buang lagi, dia ada dalam diri hang. Ikhwanukum wa khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum. Nabi kata kat dia, saudara mara kita, hamba kita, semua orang yang ada di depan kita ni adalah amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ke kita, dan kita kena jaga mereka. Kita orang Islam dengan kawan kita yang sama-sama se-Islam, itu amanah. Kita tidak boleh aibkan dia, kita tidak boleh zalimi dia, kita tidak boleh buat sesuatu benda yang dilarang Islam kita buat pada dia. Jadi ini kawan kamu, dia satu agama dengan kamu, tapi kamu telah sampai ke peringkat mencaci, mencerca, memaki dia, sampai ke mak-mak dia kamu maki sekali. Kamu telah buat satu benda yang benda ni sepatutnya hanya dibuat oleh orang yang ada perangai jahiliyah. Nabi kata ke dia lagi, Nabi kata, faman kana akhuhu tahta yadayhi falyut'imhu mimma ya'kul. Nabi kata, barang siapa yang mempunyai saudara di bawah jagaan dia, maka hendaklah dia makan, hendaklah dia bagi makan kepada saudara dia apa yang dia makan. Wal yulbishu mimma yalbas, dan hendaklah dia bagi pakai ke kawan dia, kepada orang yang duduk bawah tangan dia, apa yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan jangan sekali-kali kamu bebankan dia dengan satu kerja yang kerja tu di luar kemampuan dia. Fa in kallaftumuhum fa'ainuhum alaih, tapi kalau kamu dah bagi satu kerja yang berat pada dia, kamu mesti tolong dia untuk menyelesaikan kerja itu. Kata Abu Zal Al-Ghifari kepada sahabat dia Al-Ma'war tadi, dia kata, aku ingat pesan Nabi SAW itu, maka dengan kerana itu
hamba aku yang kamu tengok pakai pakaian serupa dengan aku tadi, benda ni jadi kerana aku dengar nasihat Nabi. Nabi kata, wal yulbishu mimma yalbas, maka hendaklah kamu bagi pakai kepada dia apa yang kamu pakai. Maka aku pakai serupa macam yang hamba aku pakai. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok sahabat Nabi. Kita tengok sahabat Nabi, satu nasihat yang Nabi bagi ke dia, dia buat tu. Dia tak ada nak cari alasan, nak kona, nak pusing kot tu kot ni dan sebagainya, tak ada. Dia kira Nabi kata macam tu dia buat. Walaupun pada mata orang lain tengok apa yang dia buat tak betul, tapi dia rasa selagi mana dia ikut apa yang Nabi SAW kata, maka selagi itu dia betul. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq. Wa su'ila min aktsari ma yudkhilun nasan nar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-famu wal faraj. Atau kama qal, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat tentang apakah yang boleh menyebabkan seseorang manusia itu masuk surga. Orang pergi tanya Nabi, apakah benda yang boleh menyebabkan kita dapat tempat dalam syurga? Nabi jawab, Nabi kata, taqwa Allah. Nombor satu, kamu kena ada takwa kepada Allah. Kamu kena ada rasa takut pada Allah. Maksudnya, kamu tak berani buat benda yang Tuhan larang, dan kamu bersemangat sekali untuk buat benda yang Tuhan suruh. Orang yang ada sifat ini, sifat tak berani sentuh benda yang Tuhan larang, dan cukup bersemangat untuk buat benda yang disuruh oleh agama ni, ini orang ada takwa. Yang kedua, yang boleh membantu kamu untuk mendapat tempat di syurga Allah ialah wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Kamu boleh ada dua benda ni, insya-Allah kamu boleh tak dapat tempat dalam syurga. Sahabat tanya Nabi lagi, apa pula benda yang apabila kami buat, kami boleh terhumban ke neraka? Apakah benda yang menyebabkan ramai orang terhumban ke neraka? Jawab Nabi SAW, Nabi kata dua benda. Yang pertama, al-famu, mulut. Nabi kata mulut menyebabkan ramai orang ke neraka. Tuan-tuan, dengan mulut kadang-kadang kita bercakap satu kalimah tanpa kita sedar, kalimah yang kita cakap itu kalimah kufur. Dengan kalimah itu kita jadi murtad dan kita ke neraka. Na'udzubillahi min zalik. Kerana mulut seseorang boleh ke neraka kerana dia tampil ke depan sebagai saksi bohong. Berlaku satu perbicaraan dan dia diupah untuk menjadi saksi, dan dia ke depan untuk menjadi saksi, sedangkan dia tahu bahawa dia tak boleh jadi saksi kerana dia tak menyaksikan benda yang dia pergi ke depan untuk jadi saksi itu. Tetapi kerana upah, maka dia ke depan untuk menjadi saksi. Dia seorang saksi bohong. Kerana mulut dia menjadi saksi kepada satu benda yang tidak benar, dia ke neraka. Mulut juga boleh menyebabkan seseorang ke neraka kerana dengan mulut itu dia minum arak. Mulut juga boleh menyebabkan seseorang ke neraka kerana dia menggunakan mulut itu untuk mengumpat, untuk menghina benda yang tidak patut dihina. Dihinanya Islam, dihinanya Nabi, dihinanya ulama, dihinanya benda yang tidak patut dihina. Dengan mulut juga dia boleh ke neraka kerana maki dan sebagainya. Maka Nabi SAW kata benda yang boleh menyebabkan ramai orang ke neraka, yang pertama al-famu, mulut, dan yang kedua wal faraj,
dan juga kemaluan. Kemaluan membawa orang ke neraka apabila dia menggunakan kemaluan dia tidak pada jalan yang dibenarkan oleh agama. Dia berzina misalnya. Maka dua benda ni banyak mengheret orang ke neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil iktibar. Yang pertama, kita contohi Abu Zar Al-Ghifari, yang sekali Nabi tegur, dia ingat sampai mati. Dan yang kedua, kita ambil iktibar bahawa akhlak yang baik itu adalah buah daripada takwa dalam diri. Di antara bukti bahawa kita orang yang bertakwa ialah kita mempunyai akhlak yang baik. Dan orang yang berakhlak baik sentiasa menjaga mulut dia dan menjaga kehormatan diri dia. Dia tidak buat benda yang boleh menyebabkan dia dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu beri manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Muka surat 110. Muka surat 110 jilid 17. Kita sampai pada masalah meminta itu terkeji pada syarak sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengumuman dulu sebelum baca kita. BCR 5469 BBH 7952 minta ubah kenderaan mengganggu lalu lintas. BCR 5469 BBH 7952 minta tolong ubah kenderaan. Baik, tajuk pada malam ini dia kata meminta itu terkeji pada syarak sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perangai yang lebih baik iaitu perangai memberi, dia kata. Kita meminta ni tak elok, memberi itu yang elok. Kerana orang yang memberi itu mulia dan sukacita, dia kata. Orang yang memberi ini orang cukup baik. Dan yang terkeji itu ialah sikap suka meminta-minta. Kerana meminta itu melazimkan diri rendah dan hina. Tuan-tuan, kita bila terlampau duk minta dekat orang, orang akan pandang kita rendah. Orang akan pandang kita hina. Orang akan lihat kita ni sebagai satu orang yang kurang bermaruah. Dan mengajar diri berperangai tebal muka. Dia kata orang yang suka meminta-minta ni muka tebal. Maksud dia sifat malu korang dalam diri dia. Sifat malu dalam diri dia korang. Tuan-tuan, Nabi SAW dia tak minta. Nabi sanggup berhutang daripada piduk minta saja pada orang. Bukti dia Nabi SAW selepas dia wafat, satu orang Yahudi datang ke rumah isteri dia bawa baju besi, baju yang digunakan dalam medan perang. Yahudi ni main nak bagi balik kepada isteri Nabi baju besi Nabi yang Nabi gadaikan kepada dia untuk ambil duit. Nabi SAW dia tak suka piduk minta saja-saja. Kalau dia ada benda, dia gadaikan benda tu untuk dapatkan belanja. Kalau tidak pun Nabi berhutang. Yang kebanyakan hutang Nabi ni bukan untuk diri Nabi, tapi Nabi berhutang untuk tolong orang lain. Orang lain main minta tolong dia, dia nak tolong, dia tak ada benda nak tolong kawan tu, dia pergi berhutang atas nama dia. Benda tu dia ambil bagi kat orang. Ini Nabi SAW. Maka sifat suka meminta-minta ini sifat yang menunjukkan seseorang itu berperangai tebal muka. Dia ni satu orang yang tak tahu malu, yang tidak bermalu dan kurang adab, dan harta yang dapat tidak berkat, dia kata. Kalau hidup dengan mengharapkan belas kesian orang, meminta-minta daripada orang, duit yang kita duk dapat orang bagi ke kita tu, agama melihat duit tu sebagai duit yang tidak berkat, dia kata. Pasal apa? Pasal duit tu tidak diperolehi dengan jalan titik peluh, tetapi duit tu diperolehi dengan jalan mudah, dengan minta ke orang aja. Maka Islam tak suka cara macam ni. Kerana barang yang dapat dengan tiada penat lelah dan tidak mengeluarkan titik peluh itu kurang indah kepadanya. Islam melihat
hasil yang diperolehi dengan cara yang senang macam ni adalah hasil yang tidak elok. Dan daripada harta yang dapat dengan tidak jalan meminta, berbanding dengan orang yang dapat hasil dengan titik peluh. Orang yang pergi buat kerja cari kayu api, joy, orang yang pergi buat bendang dan sebagainya. Orang macam ni dapat hasil walaupun tak banyak, tetapi di sisi agama ini hasil berkah. Berbanding dengan orang yang hidup sehari-hari celek mata, fikir nak pergi ambil duit ke siapa, nak pergi minta tolong ke siapa. Orang yang macam ni, agama tidak melihat dia sebagai satu orang yang mendapat hasil yang berkah. Begitu. Maka maulah harta yang dapat saja-saja itu perginya dan habisnya dengan mudah. Orang putih kata easy come, easy go. Dia kata duit tu main mudah, dia habis pun mudah. Tak ada. Akhirnya dia ni tak ada apa. Lebih-lebih lagi lah duit yang diperolehi dengan jalan menipu. Lebih-lebih lagi. Jumpa orang ni tipu, jumpa orang ni tipu, jumpa orang ni tipu, nampak duit banyak. Tapi duit yang main dengan jalan tipu ni, dia habis pun mudah. Akhirnya dia balik asal. Dia tak ada apa dekat diri dia. Islam tak suka umat yang macam ni. Dan tidak timbang rasa kepadanya sahaja. Dengan sebab itu, maka sudahlah nafsu itu tidak puas ia. Dan tidak cukup ia. Dan mau lagi harta itu. Apabila pergi pula meminta sekali, kemudian daripada sekali, maka jadilah seperti lapak anjing. Tiap-tiap kali ditambah diberi, maka bertambah-tambah lapak dia. Tidak ia kenyang-kenyang. Dia kata orang yang macam ni, perangai lebih ke orang anjing aja. Dia kata duk bagi makan, duk bagi macam-macam kat dia, lidah duk terjelan, tak cukup lagi. Maka orang yang hidup dengan meminta-minta, hari ni minta kat orang ni, esok pergi minta kat orang tu, lusa minta kat orang ni, cukup sebulan patah balik minta kat kawan hak mula tadi pula, dia duk pusing orang tu aja. Hidup dengan meminta-minta. Orang ni perangai macam anjing, tak pernah kenyang. Lagi orang duk bagi, lagi lapang. Lagi orang duk bagi, lagi mau. Macam ini, agama tak mau orang macam ni. Dan tidak cukup pada dengan yang diberikan itu. Maka hendaklah tiap-tiap orang yang berakal jangan diajak diri dia meminta apa suatu pada orang. Dia kata kita jangan duk ajak diri kita hidup dengan mengharapkan belas kesian orang. Jangan begitu. Kerana apabila sudah terasa sedap pada kali yang pertama, maulah ia memperbuat pada kali yang keduanya. Tuan-tuan, macam orang makan rasuah. Dia dah lemak lah. Dia dah jadi lemak lah. Kalau tak suap dia, jadi susah semua kerja. Dia dah lemak dah. Dia duk boleh duit senang. Gaji 2,000, rasuah 10,000. Duk dapat sebulan-sebulan. Maka kalau tak bagi rasuah, memang dia buat bagi susah. Apa benar pun jadi susah. Bila bagi, semua senang. Dia dah biasa dah. Dia dah set dah hidup dia tu dengan belanja 12,000. Tiba-tiba bulan depan dia nak dapat 2,000, dia tak boleh hidup dengan 2,000 kerana dia dah atok hidup dia dengan belanja 12,000. Walaupun gaji hakiki dia 2,000, tapi 10,000 rasuah. Dia dah set hidup dia jadi 12,000. Bila dapat 2,000, dia tak boleh hidup. Dia rasa dunia ni cukup sempit untuk dia hidup. Maka orang yang mula makan rasuah sekali, dia akan makan 2 kali. 2 kali dia akan makan 3 kali. 3 kali dia akan terus makan sampai dia mati. Dan orang yang macam ni sudah barang pasti tidak ada maruah pada diri dia, dan tidak ada orang yang berasa nak hormat pada dia. Orang yang duk bagi rasuah dekat dia, tengok dia ni tak lalu, tengok muka pun tak lalu. Orang yang tak tahu kata dia duk makan rasuah pun, Allah ambil daripada hati orang-orang ni rasa hormat pada dia. Kita tak tahu kata dia makan rasuah pun, kita tak ada rasa nak hormat dekat dia. Pasal apa? Pasal Allah ambil rasa hormat daripada diri kita terhadap orang yang macam ni. Tambahlah orang yang terpaksa duk bagi duit kat dia, tengok muka dia ludah atas tanah. Tuan-tuan, bukanlah satu benda baik terlibat dengan rasuah ni. Bukanlah satu benda yang baik. Kita belum bercakap soal duit tu dia duk suap bagi makan anak bini dia, duit tu jadi makanan jadi darah daging anak-anak dia. Sedangkan Nabi SAW sudah kata, Nabi kata kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Nabi kata setiap darah daging yang terbentuk daripada sumber yang tidak halal, maka api neraka sahaja yang layak bagi dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tak bercakap lagi tentang hadis Nabi SAW kata, barang siapa yang membeli sehelai baju, yang baju itu berharga, Nabi kata 10 dirham,
1 dirham daripada duit yang dibelikan baju itu daripada sumber yang haram, maka Allah tidak akan terima sembahyangnya selagi mana dia sembahyang menggunakan baju itu. Sembahyang penat. Baju beli harga RM80, RM8 duit rasuah. Baju RM80, RM8 duit rasuah. Kerana RM8 tu la yaqbalullah, Allah Subhanahu wa taala tidak terima salatah, sembahyang dia. Madama alaihi zalika thawb, selagi mana baju tu ada atas belakang dia, maka selagi tu Allah tidak terima sembahyang dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan terlibat dengan benda-benda yang macam ni. Kerana apabila sudah terasa sedap pada kali pertama, maka maulah dia memperbuat 2 kali. Dan apabila sudah terbuat beberapa kali, maulah ia lekat sedapnya itu dan tidak peduli lagi akan diri dia semacam hampah dan kuli. Maka akhirnya dia tak peduli apa dah. Kebetulan dia duduk dalam majlis dengar orang duk bercakap pasal rasuah. Dia rasa dalam hati dia, aku duk makan juga ni. Dia rasa, tapi rasa sat aja. Dia balik esok pagi pergi pejabat, makan lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pasal apa? Pasal Allah Subhanahu wa taala sudah kematukan hati dia. Hati dia sudah tidak boleh lagi nak jerak hidayah Allah Subhanahu wa taala. Masalah terima pengajaran dan ingatan itu sayogia tidak ditolak sekali-kali. Dan hendaklah diamalkan sebagaimana pengajaran itu. Maka ikutlah seperti yang tersebut pada sepotong hadis yang akan datang ini. Kata dia, faqala Hakim, faqultu ya Rasulullah wallazi ba'athaka bil haqq la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya. Maksudnya apabila didengar oleh Hakim akan pengajaran Nabi SAW seperti yang di atas tadi, maka berkata Hakim pada Nabi. Hakim ni kita ingat balik bulan lepas cerita dia apa? Ceritanya Hakim ini datang jumpa Nabi SAW, minta Nabi tolong dia. Nabi pun tolong dia. Balik pergi. Selang berapa hari mai pula jumpa Nabi, fasa'altuh, aku minta lagi kepada Nabi, minta Nabi tolong lagi. Fa'a'tani, Nabi tolong lagi aku. Balik pergi. Lepas 3 kali mai lagi jumpa Nabi, ya Rasulullah minta tolong pula. Kali yang ketiga Nabi tolong lagi dia. Kemudian Nabi SAW kata kat dia, wahai Hakim, sesungguhnya harta ni dia ni hijau dan menawan. Harta ni siapa pun berkenan, Nabi kata. Oleh kerana harta ni satu benda yang boleh menarik hati orang kepada dia, maka hendaklah kamu jaga-jaga, Nabi kata. Biarlah kamu dapat harta ni dengan jalan yang baik. Kalau sekiranya kamu dapat harta dengan jalan yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan berkati kamu. Tapi kalau kamu dapat harta dengan jalan yang tidak baik, tidak ada berkat pada harta itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi dah kata lagu tu ke dia. Bila Nabi bagi nasihat lagu tu dekat dia, Hakim ni bila dengar nasihat Nabi SAW tu melekat di hati dia. Apabila didengar oleh Hakim akan nasihat Nabi seperti yang demikian itu, maka berkata Hakim kepada Nabi, ya Rasulullah, demi Tuhan yang membangkitkan engkau menjadi Nabi, maka tidaklah hamba kata sedikit dan tidak hamba minta tambah apa beri orang akan seseorang sesuatu kemudian daripada Tuhan hamba sehinggalah hamba meninggal dunia. Dia terus kata ke Nabi. Hakim ni kata, ya Rasulullah, aku janji di depan kamu mula pada hari ni aku takkan ambil apa juga pemberian orang pada aku. Kalau sekiranya saja-saja orang bagi dekat aku takkan ambil dah lepas ni, dia kata. Melainkan hasil yang akan aku guna lepas pada ni adalah hasil daripada titik peluh dan usaha aku saja. Tapi kalau tanpa titik peluh, tanpa usaha, mai satu orang nak bagi kat aku tidak akan ambil selepas pada ni. Hakim janji di depan Nabi SAW. Kata dia, maka sebab apa Hakim berkata demikian? Kerana telah berbekas pengajaran Nabi itu di dalam jantung hatinya. Tuan-tuan, ni yang kata Nabi. Muqaddimah kita baca tadi, cerita Abu Dzar Al-Ghifari pun serupa juga. Sekali aja Nabi tegur dia, sekali aja. Oleh kerana dia pernah maki satu orang, dia maki kawan tu sampai ke mak-mak kawan tu dia maki. Kawan tu pergi report dekat Nabi. Nabi panggil Abu Dzar. Nabi kata dekat Abu Dzar,
wahai Abu Zar, hang ni duk ada lagi perangai jahiliah dalam diri hang. Dengan kerana Nabi tegur dia sekali tu, sampai mati, Abu Zar sekali-kali tidak menghina siapa-siapa lagi. Berbekas didikan Nabi pada hati dia. Ni pula hakim ni duk minta dekat Nabi, Nabi tolong, minta dekat Nabi, Nabi tolong, minta dekat Nabi, Nabi 3 kali. Nabi kata dekat dia, wahai hakim, hang ni baik-baik sikitlah, janganlah terlampau sangat nak bergantung hidup kepada orang. Sebaliknya biarlah kita ni kerja dengan titik peluh sendiri. Hasil yang kita dapat daripada titik peluh sendiri, itu hasil yang diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengar Nabi kata macam tu, hakim kata, demi Allah aku tak minta ke siapa dah lepas ni. Berbekas pada hati. Bukan senang. Tuan-tuan, kita nak jadikan diri kita orang yang apabila dengar nasihat ni ingat lama. Bukan senang. Hati kita ni macam minyak atar je. Sapu bau sat je. Nak semayang maghrib tadi sapu, sementara nak semayang isyak habis dah wangi dia, nak kena sapu lain pula. Hati kita ni dia macam minyak atar je. Sat aja. Masa duk dengar ni, dengar, dia duk berasa tampon, duk berasa aku tak makan dah rasuah lepas ni. Esok ada kawan main jolok envelope tak ambil, lusa tak ambil, minggu depan ambil pula dah. Dia jadi susah. Dia jadi nak berubah ni, nak berubah kepada kebaikan ni, dia jadi susah. Dia ada banyak sebab lah nak jadi susah, nak berubah ni, dia ada banyak sebab lah. Dia antaranya pasal apa? Pasal orang dah duk cemuh kita dah. Bila dia bagi dulu, kita duk sambang. Allah ni bila dia bagi kita tak ambil, orang pun kata Allah nak jadi lebay pula kot. Yang hari tu ni kita tak bagi pun dia tanya. Kita tak bagi dia tanya, takkan tak ada apa-apa kot. Ni pula kita bagi dia tak mau ambil pula, taubat dah kan dia orang. Orang tu, orang hadu biasa suap kita tu, bila dulu kita makan 2 kali, 3 kali, 2 tahun, 3 tahun, dah lama dah kita duk makan, tiba-tiba kita pergi nak ubah, nak jadi tak makan, susah. Dia kata taubat dah kan. Kita pula bila dengar macam tu, ambil balik. Itu dia antara sebab orang tak boleh berubah. Dia antara sebab orang tak boleh berubah pasal itu. Maka dengan kerana itu, Islam menganjurkan bagi orang yang ada duk buat banyak masalah, duk buat silap dan sebagainya, kalau nak berubah, syarat dia apa dia? Hijrah. Syarat dia kena hijrah. Kalau dia duk lipat rasuah di Alok Star, pindah pergi agak jauh sikit lah. Dia duduk belah-belah tempat yang agak jauh, yang agak cerita kita tak boleh sampai pergi Kelantan misalnya. Duduk di sana, start balik pada awal, tak sama makan. Lagi dia duduk datang tu, dia nak ubah ni jadi susah. Pasal apa? Banyak halangan nanti duk main kat dia. Lepas satu, dia jadi susah. Serba-serbi jadi susah. Maka akhirnya dia kekal dengan tabiat buruk, dan akhirnya tempat dia di neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Neraka ni tuan-tuan bukan benda main-main. Neraka ni bukan benda main-main. Bukan dengar kata neraka ni, dengar lagu macam masuk neraka, macam masuk pergi sepadan siam gitu dah. Neraka ni bukan benda main-main. Neraka ni cerita dia bila dah masuk, Allah Subhanahu wa ta'ala tanya kepada penghuni neraka. Allah kata, kalaulah sekiranya kekayaan isi bumi ini semua hak kamu punya, sanggup tak kamu buang kekayaan itu untuk tebus diri kamu daripada neraka ni? Tuhan tanya kepada ahli neraka yang tengah duk kena azab dalam neraka ni. Tuhan tanya dia, katakanlah segala kekayaan yang ada dalam bumi ni, semua kekayaan yang ada dalam alam ni, semua ni hak hang punya. Hang sanggup tak bagi semua kekayaan tu dengan satu aja? Apa dia? Keluar daripada neraka. Hang sanggup tak? Sanggup tak kehilangan semua kekayaan hanya kerana nak keluar daripada neraka? Sanggup ke tak? Ahli neraka jawab apa? Jawab kata, bahkan ya Allah, kami sanggup buat macam tu. Janji kami boleh keluar daripada neraka ni aja. Tak boleh tahan dah. Tuhan kata apa? Tuhan kata, hari ini aku tidak terima sebarang tebusan. Tuhan kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi didikan yang diberikan oleh Nabi SAW, tarbiyah Nabi SAW melekat dalam hati sahabat. Hakim ni daripada hidup dengan duk meminta-minta, Nabi tegur sekali aja. Sekali Nabi tegur, dia terus kata, wallahi, demi Allah, aku tak minta dah lepas pada ni. Sampai aku mati, aku tak akan minta dekat siapa-siapa.
Sebab pun dia kata macam tu kerana telah berbekas pengajaran Nabi itu di dalam jantung hatinya dan kuat percayakan kepada Nabi SAW dan sangat menerima pada akal apa yang diajak Nabi SAW itu elok dan bagus. Dia percaya kalau kata Nabi kata tentu bagus, tentu elok. Kita hari ini tuan-tuan, orang Islam hari ini dia tak percaya apa yang Nabi kata. Dia dengar apa yang Nabi kata, hadis Nabi, dia dengar, bukan dia tak dengar, dia dengar, tapi dia tak percaya kata hak Nabi kata tu betul. Dia tak cukup kepercayaan. Maka dengan kerana hari itu ramai orang hari ini dia tak heran. Hadis Nabi, terang-terang hadis Nabi, hadis sahih, terang-terang dia tolak. Hadis Nabi kau dia Quran, terang-terang Quran dia tolak. Dia tak ada heran kat siapa? Dia ni siapa? Orang yang bantah dia. Orang buat main hadis Nabi, depan-depan hadis Nabi, orang tunjuk kata ni hadis Nabi, hadis ni hadis sahih. Hadis ni diambil daripada ni dia Sahih Al-Bukhari. Ini hadis Nabi terang-terang, hadis ni ambil daripada Sahih Muslim. Ni ayat Quran ni, ayat ni ambil daripada mana? Ambil daripada Quran surah sekian-sekian, ayat sekian-sekian. Oh tak percaya, buka tafsir Ibnu Katsir, tengok apa pula dia hurai tentang ayat ni, baca semua dalil hujah semua dah terang jelas depan dia. Dia tak mau juga. Bermakna hati dia tidak boleh menerima bekas daripada ajaran agama sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata rawi, fakana Abu Bakrin yad'u hakiman ila al-'ata fayaba an yaqbalahu. Maka adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada masa ia di atas kursi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipanggilnya Hakim bin Hizam itu supaya diberinya harta faid daripada Baitul Mal. Maka enggan ia menerimanya kerana takut ia jadi binasa, jadi biasa demikian itu. Maka jadi melampau dirinya dengan sebabnya kepada barang yang bukan kehendaknya. Itu dia. Bila wafat Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar bila jadi khalifah, dia duk cari tengok mana rakyat dia yang miskin, yang susah. Cari. Tuan-tuan, biasa. Pemerintah zaman tu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ni semua biasa. Mereka jadi khalifah bukan satu tashrif. Tetapi jawatan khalifah yang mereka pegang itu satu taklif. Tashrif ni makna dia kemegahan. Taklif ni makna dia bebanan. Zaman sahabat-sahabat dulu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, mereka jadi khalifah ni bukanlah menjadi khalifah itu satu tashrif, satu benda yang dimegah-megah. Tak ada. Sebaliknya, mereka tengok jawatan khalifah ini satu taklif, satu beban yang mesti dipikul. Kegagalan untuk berlaku adil semasa memegang jawatan itu menyebabkan dia susah besar di hari akhirat itu. Maka jawatan itu menjadi taklif, menjadi satu beban dekat mereka tak mau. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila dilantik jadi khalifah, dia tak bagi ucapan kata saya berbangga kerana saya dipilih dan sebagainya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila dilantik jadi khalifah, dia naik, dia kata apa? Dia kata, aku bukan orang yang terbaik di kalangan kamu. Lastu bi khairikum. Aku bukanlah orang yang paling baik di kalangan kamu semua. In ahsantu fa'ayinuni. Kalau sekiranya aku buat baik, pakat-pakat tolong aku. Dia kata. Wa in asa'tu faqawwimuni. Kalaulah sekiranya aku pergi buat benda tak elok, benda jahat, benda zalim dekat siapa-siapa, faqawwimuni, maka tolong kau betuli aku. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bila jadi khalifah, duduk atas kursi khalifah tu, duduk dalam keadaan bimbang, takut-takut kalau ada di kalangan rakyat ni hak susah, hak nak makan tak ada. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila jadi khalifah duk cari tengok siapa di kalangan rakyat dia hak susah. Di antara yang dia nampak susah ialah Hakim bin Hizam ni. Dia ni memang susah. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq panggil dia. Sayyidina Abu Bakar panggil dia kerana Sayyidina Abu Bakar nak bagi bantuan daripada duit Baitul Mal dekat dia. Sayyidina Abu Bakar panggil dia nak bagi bantuan daripada duit Baitul Mal dekat dia. Apa dia kata? Dia kata aku tak mau.
Dia kata di sana, dia kata fayaba an yaqbalahu, maka dia enggan menerima pemberian itu, tak mau terima. Abu Bakar kata, pasal apa? Kamu ni susah ni, kamu ni miskin ni, kamu layak terima, ini duit Baitul Mal. Dia jawab apa? Dia kata, aku tak mau juga. Pasal apa? Pasal aku takut saat ni aku jadi terbiasa dengan mengharapkan pertolongan orang. Aku tak mau harap pertolongan orang, aku boleh hidup sendiri. Lagi pula, aku dah janji di depan Nabi SAW dulu, yang aku tidak akan mengambil pemberian orang tanpa titik peluh sendiri. Begitu. Maka dengan kerana itu, diceraikannya dirinya daripada perbuatan itu. Dia nak buang sifat mengharapkan belah ihsan orang ini, nak buang daripada diri dia. Summa inna Umar da'ahu liyu'tiyahu fa'aba an yaqbala minhu syai'ah. Kemudian daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, naik Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pula. Pada masa Sayyidina Umar di atas kursi khalifah, maka dipanggilnya akan dia supaya diberinya daripada harta faid itu kira-kira mustahaknya. Habis sampai wafat Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun macam tu. Tuan-tuan bukan tak pernah dengar cerita Sayyidina Umar. Malam sewaktu orang lain duduk tidur, Sayyidina Umar khalifah yang pada masa tu Islam sudah memerintah 2/3 dunia. Dia pemerintah besar. Dia memerintah 2/3 dunia. Pemimpin yang cukup hebat, terkenal di seluruh dunia. Tak tidur malam. Apa dia buat malam-malam? Dia piran di celah-celah rumah rakyat dia. Sehinggalah dia berjumpa satu ibu tengah duduk jerang ketua batu. Kita selalu dengar cerita ni. Bila anak teriak lapang nak makan, dia ambil ketua batu rebus atas api. Bila bunyi duk menggelegak tu, anak ni duk dengar-dengar, dia kata sat lagi masak. Dia kata tunggu sat lagi masak, sat lagi masak. Anak ni lena ngayak mata gitu aja. Sayyidina Umar jumpa rakyat macam ni. Terus dia pelawar orang ni pi istana dia kata pi esok pi pejabat khalifah, dia kata khalifah nak bagi bantuan dekat kamu. Kamu kenal tak khalifah kita ni? Kawan tu kata saya tak kenal, tapi saya tahu nama dia Umar Al-Khattab. Dia kata kat sini Umar. Dia kata tak apa, esok pi khalifah akan tolong kamu. Sampai sana esok baru kenal. Rupa-rupanya hadul round malam-malam cari orang susah ni, rupa-rupanya khalifah sendiri. Umar Al-Khattab bila naik jadi khalifah, dia pun duk cari orang susah juga dalam negeri dia. Dia bukan cari orang senang. Dia cari orang susah dalam negeri dia. Cari siapa yang nampak susah, panggil kawan tu main nak tolong. Maka dia antara yang dia jumpa ialah Hakim bin Hizam. Dia ni susah lagi. Maka Umar Al-Khattab panggil dia untuk bagi bantuan pada dia. Bila Umar nak bagi bantuan dekat dia, dia kata tak mau juga. Pasal apa tak mau? Umar kata kamu susah. Dia kata kerana dua sebab. Yang pertama, aku tak mau nak biasakan diri aku mengharapkan belas kesian orang. Dan yang kedua, kerana aku dah janji dengan Nabi SAW, aku tak akan terima pemberian daripada siapa-siapa tanpa kerja. Maka enggan juga ia terima daripada Sayyidina Umar itu. Faqala Umar, inni ushidukum ya ma'syaral muslimin ala Hakim anni a'ridu alaihi haqqah min hadzal fai fayaba an ya'khudhah. Maka apabila dilihat oleh Sayyidina Umar, Hakim tak mau terima pemberian itu. Sayyidina Umar bila dia cuba nak bagi, kawan ni tak mau juga terima. Maka Sayyidina Umar pun lalu berkata kepada sidang yang hadir di hadapannya, dia pun bangkit bercakap di depan rakyat yang ada ni, bahawasanya aku, wahai sidang muslimin, aku naik saksi pada sekalian kamu semua akan Hakim bin Hizam ini, bahawasanya aku tunjukkan ke atasnya haknya daripada Baitul Mal, maka enggan ia mengambilnya. Sayyidina Umar bangkit bercakap depan orang ramai, aku minta kamu semua jadi saksi dalam kes ni. Dia kata, aku sebagai khalifah yang memerintah pada hari ini, aku bukan mengenepikan orang susah macam Hakim bin Hizam. Sebaliknya aku sebagai khalifah, aku dah cari dah orang susah dalam negeri ini, dan aku dah dapat dah. Di antara yang aku dapat ialah Hakim bin Hizam. Memang aku nak bagi bantuan daripada peruntukan Baitul Mal kepada dia, tapi dia yang tak mau. Bukan aku tak bagi, dia yang tak mau. Sayyidina Umar kata, yakni aku jadikan sekalian kamu sebagai saksinya akan Hakim tidak mau terima haknya sendiri. Sayyidina Umar kata, aku mau kamu semua jadi saksi. Jangan sampai di depan Tuhan esok aku didakwa kerana tak tolong rakyat yang susah ni. Dia kata, kamu semua jadi saksi. Aku memang nak tolong dia, dia yang tak mau. Sayyidina Umar kata.
maka lepaslah ia daripada batang leherku. Sayyidina Umar kata, lepaslah aku daripada tanggungjawab sebagai khalifah ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan tengok macam mana sahabat-sahabat Nabi bila jadi pemimpin takut sampai macam tu. Takut. Esok Tuhan dakwa dia, hang jadi khalifah hang buat apa? Ni rakyat yang duduk bawah kekuasaan hang, bawah pemerintahan hang, rakyat ni sampai nak pergi mengaji pun tak ada duit nak bayar iuran ni. Sampai cacat nak pergi ke sekolah, nak beli kursi roda harga RM200, RM300 pun tak mampu ni. Apa cerita ni? Jenuh nak jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Masalah dia harta dalam Baitul Mal itu bolehkah rakyat ambil? Dia kata. Boleh tak boleh harta dalam Baitul Mal itu rakyat pergi ambil? Kata Qistalani di dalam Syarah Al-Bukhari. Pada sepotong hadis dalam masalah itu tadi menunjukkan bahawasanya tidak mustahak seseorang itu mengambil sesuatu daripada Baitul Mal itu, melainkan dengan pemberian imam. Kita tak boleh. Kita sebagai rakyat sendiri-sendiri nak pergi buka ambil duit boleh tak boleh. Melainkan kita boleh ambil dengan keizinan dan pemberian daripada imam, daripada pemerintah. Kita susah misalnya, kita tak boleh pergi serang masuk dalam Baitul Mal ambil duit sendiri, tak boleh. Sebaliknya duit Baitul Mal ini mestilah diluluskan pemberian dia oleh pemerintah pada masa itu. Maka jika seseorang daripada rakyat itu tidak mau terima pemberian imam daripada harta Baitul Mal itu, maka tidak pula boleh dikerasi dia untuk menerimanya. Tapi kalau dah nak bagi, dia tak mau ambil, kita tak boleh paksa dia ambil. Pasal apa? Berdasarkan kepada hadis tadi, Sayyidina Umar Al-Khattab nak bagi kepada Hakim bin Hizam, dia tak mau. Sayyidina Umar tidak paksa dia untuk ambil duit itu. Kata rawi hadis itu lagi, falam yarzaq hakimun ahadan minan nasi syai'an ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfiya. Maka tiada mau ambil hakim akan sesuatu daripada seseorang, daripada manusia itu, kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah wafat Nabi. Itu dia. Dia ni memang sungguh sampailah daripada zaman Nabi tegur dia sampai Nabi wafat, sampai zaman sahabat-sahabat memerintah, dia tidak ambil pemberian siapa-siapa. Sampailah mati, dia tak ambil pertolongan siapa-siapa. Telah ittifaq ulama di atas tegah minta sedekah bagi yang tidak kerana darurah. Kita kalau tidak ada apa-apa saja-saja nak minta sedekah, tak boleh. Tak boleh ditegah, dia kata. Dan telah bersalah-salahan ashab kita Syafi'i pada masalah orang yang kuasa ia berusaha dan mencari rezeki dengan apa kerja yang harus itu atas dua wajah. Maka yang lebih asah daripada kedua kaul itu iaitu haram ia minta sedekah. Kerana zahir hadis seperti yang di atas itu. Itu dia. Di dalam mazhab Syafi'i dia kata kalau orang ni kuat, maksudnya ada riang, ada tenaga, ada tulang pak kerat, boleh usaha buat kerja untuk cari rezeki, saja tak mau nak kerja, pi nak minta sedekah, maka perbuatan minta sedekah itu haram. Dia kata, itu qaul dalam mazhab Syafi'i. Dan qaul yang kedua dalam mazhab Syafi'i dia kata halal tetapi makruh dengan 3 syarat. Pendapat yang kedua dia kata halal, dia tak haram lah, boleh kalau nak minta sedekah boleh, tetapi mesti ada 3 syarat. Yang pertamanya tidak menghina ia akan dirinya. Dia pasti kalau dia minta orang tak menghina dia, orang tak akan pandang hina kepada dia. Yang tu satu. Dan tiada melampau-lampau pada meminta. Syarat yang kedua, kalau minta tak melampau-lampau. Ada jenis meminta melampau ni, ada. Kan? Dia mai jumpa kita, abang dia nak buat yang tu yang ni dan sebagainya apa ini, kita buat keluar duit bagi, dia kata tak boleh, banyak ni tak boleh terima. Dia kata korang-korang mau 300, dia kata amboi amboi, korang-korang 300, dia kata. Lagi dia kata takkan sampai 300 ikut, yang ni ikhlas lah ikutlah kita nak bagi macam mana. Dia tak, dia kata ni pasal resit ni memang untuk 300. Yang ni dia kata apa, minta sedekah melampau-lampau. Mana boleh had macam tu? Mana boleh had macam tu? Tidak abang kata sekorang-korang mau macam ni, sekorang-korang mau macam ni. Dia pihak pula ni. Padahal buku resit yang dia buat tu modal apa dia je. Sekorang-korang mau RM300. Ini dia panggil apa? Bentuk sedekah yang melampau-lampau. Minta tapi melampau-lampau. Lah melampau banyak tuan-tuan.
Hak jadi satu profession pun ada dah. Dia tolong kutip, lepas tu 50% kat dia, 50% untuk buat masjid. Jadi kerja pula yang tu. Bukan sikit, dia main sekali-sekali dengan van turun meneru. Kita tengok tu untuk sekolah agama, kita tengok untuk masjid, untuk apa, baguslah. Tapi rupa-rupanya hak kita bagi RM10 tu RM5 lah. RM5 je untuk masjid, RM5 je habuan dia. Ada sign dah side agreement. Dah ada satu side agreement, kutipan banyak mana bahagi dua. Setengah dapat kat dia, setengah aja pergi kat masjid. Tak boleh, benda macam ni tak boleh. Tidak boleh ada perjanjian nak ambil banyak-banyak tu dan sebagainya, tak boleh. Kutip untuk masjid kan. Kecuali kalau hak bagi tu kata, nah ini saya bagi RM10, tak apa RM2 ambil kang, hak bagi tu hak buat masjid. Baru boleh. Kalau tidak, tak boleh. Orang bagi duit tu wakaf. Wakaf untuk buat masjid. Wakaf tu wakaf khusus. Wakaf khusus untuk buat masjid. Yang hampir retih ambil RM5 mai kau kata. Harta wakaf tuan-tuan, kita bukan boleh pergi ambil buat hak. Tak boleh. Harta wakaf. Kalau ada satu orang kata ni tanah dusun Derian ni saya wakaf. Wakaf maksud dia apa? Untuk orang ramai. Siapa nak pergi ambil Derian pun boleh. Kita tak boleh pergi nak menghak milikkan tanah tu bagi jadi hak kita. Tak boleh. Wakaf ni pula bukan wakaf umum, wakaf khusus. Wakaf khusus untuk masjid nama sekian-sekian. Pasal apa? Pasal main minta atas nama masjid tu. Tapi itu yang berlaku dalam masyarakat Allah ni. Itu yang berlaku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masjid lambat siap. Dah dapat 100,000. Dapat kutip 100,000. Tapi duk ada 50 saja. Pasal apa? 50 lagi pakat hariah habis duit tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan tiada menyakiti orang yang kena minta. Dan syarat yang ketiga, dia kata syarat dia kita tak menyakitkan orang yang kena minta. Nah, kita pergi minta kat dia, kalau dia tak bagi, kita tak kata lebih kurang kat dia. Tak, kita pergi minta derma kat, minta sedekah, minta apa kat dia, dia tak bagi, dia bagi sikit, dia bagi RM50, kita minta 300, dia bagi RM50, kita maki dia, kata apalah rumah besar saja bagi banyak ni, hidup kata lagu tu. Tak boleh, dia kata. Kalau berlaku benda-benda macam ni, maka perbuatan minta sedekah tadi jadi haram balik. Itu pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i. Maka jika luput salah satu daripada 3 syarat tadi, maka haram ia dengan ittifaq ulama. Sepakat ulama mengatakan haram. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan sesungguhnya dimisalkan oleh Al-Qadhi Abu Bakr bin Al-Arabi dengan wajib minta sedekah itu pada orang yang jadi murid sufi pada awal jadinya. Ini pendapat yang dhaif. Pendapat yang dhaif yang didukung oleh Al-Qadhi Abu Bakr bin Al-Arabi. Dia kata bagi kes orang yang nak jadi ahli sufi, maka mereka ni di peringkat awal nak jadi murid sufi ini, maka harus bagi mereka untuk minta sedekah. Maka perkataan Ibnu Al-Arabi itu dilawan oleh Al-Iraqi. Ada ulama tak setuju dengan pendapat yang mengatakan orang yang mula-mula nak masuk dalam bidang sufi, dia boleh minta sedekah. Pendapat itu ditentang oleh sebahagian ulama yang lain. Dan katanya tidak boleh dinamakan wajib atas minta sedekah murid sufi pada awal kerjanya itu. Dia kata nak kata wajib tak boleh, dia kata. Mana boleh wajib minta sedekah? Al-Iraqi tak setuju. Begitu. Hanya telah berlaku adat guru-guru sufi itu pada melatih perangai murid-muridnya yang awal mula-mula masuk bidang sufi, bidang tasawuf itu, dengan memperbuat minta sedekah supaya pecah dan hina rasa diri mereka itu. Apabila adalah yang demikian itu, memperbaik akan diri yang kena latih itu. Tuan-tuan biasa tengok dulu jamaah Al-Arkam di Malaysia dulu. Budak-budak kecil-kecil masuk sekolah Al-Arkam ini dilatih. Dijual surat abang di stesen bas lah apalah semua kan. Walaupun dah berumur, dah bukan budak-budak, dah berumur, dah jadi orang dewasa dah pun juga dilatih macam tu. Kena piduk galah beg, jual surat abang, bagi apa semua. Itu tujuan dia apa? Tujuan dia tu lah nak memecahkan rasa sombong dalam diri. Bukan semua orang sanggup buat macam tu. Tuan-tuan sanggup piduk bawa jual begitu. Ada yang sanggup, ada yang tak sanggup. Dia kata saya tak sanggup, saya malu. Macam jemaah tabligh duk keluar pergi daripada rumah ke rumah ajak pergi masjid tu pun. Bukan semua orang sanggup buat. Bukan semua orang sanggup buat. Boleh buat tu kira baguslah. Dari segi tu baguslah. Pasal apa? Bukan sikit kena mati dengan tuan rumah. Kan dia pergi depan pintu pagar duk assalamualaikum, assalamualaikum.
Puak ni tengok ni, mai dah buat tabligh ni dah. Tu tak keluar dia duk assalamualaikum lagi, keluar nak buh terus. Apa dia kata? Dia tu. Apa? Nak panggil aku pergi masjid. Awak muka aku ni tak nak pergi masjid, ya kan? Awak hang saja duk pergi masjid. Kena gedung. Lepas ni pula sabang, kan? Sabang. Dengar minta maaf, assalamualaikum pergi rumah orang pula. Kena maki pula. Jadi ini semua dia panggil bentuk latihan. Latihan untuk kira nak bagi relai sombong dalam diri. Manusia ni kebanyakannya ada sombong dalam diri dia, ada sombong. Lebih-lebih lagi dia ada harta, lebih-lebih lagi dia ada kedudukan, lebih-lebih lagi dia ni ada sikit lah hak lebih pada orang lain ni. Bila dia ada hak lebih pada orang lain ni, dia ada sikit sombong dalam diri dia. Sombong ni nak pecah ni, dia nak kena tahan, kena maki dengan orang. Bila dia boleh tahan, itu latihan bagi diri dia. Maka ini jalan, sebenarnya jalan sufi dia panggil, jalan tasawuf. Memang sufi dia ajak orang macam tu, ajak bagi kita ni jadi sanggup orang buat apa pun tahan. Orang maki tahan, orang marah tahan, orang hina tahan. Boleh tahan ni makna berjaya lah dalam ujian itu. Jadi ada pendapat yang mengatakan, pendapat Al-Arabi tadi, dia kata orang yang mula-mula masuk dalam bidang tasawuf ini untuk minta sedekah ini wajib, dia kata. Pasal apa? Pasal itu nak latih dia untuk jadi ada ketahanan dalam diri. Tetapi pendapat itu disanggah oleh Al-Iraqi. Dia kata tak boleh sampai kata wajib tu, tak boleh, dia kata. Maka ada pun wajib pada syarak itu, maka iaitu tidak sekali-kali, dia kata. Al-Iraqi kata tak, bukan wajib. Minta sedekah mana boleh wajib, dia kata. Habis-habis sangat harus saja dalam keadaan yang tertentu. Nak kata wajib ni tak boleh, dia kata. Ini pendapat Al-Iraqi. Tapi apapun kita balik kepada pendapat Imam Syafi'i tadi, dia kata apa? Dia kata haram langsung. Tak sah orang Islam, dia kata tak sah ada ingat nak hidup jadi orang yang minta sedekah ni, tak sah langsung, dia kata. Baik, dia kata dan pada hadis Ibnul Farasi daripada barang yang meriwayatkan dia oleh Abu Daud dan An-Nasai. Dia kata annahu qala ya Rasulullah as'alu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la in kunta sa'ilan la budda fas'alis salihin. Bahawasanya berkata, ya Rasulullah, minta sedekah ke hamba ini? Ini ulama yang mengatakan tak boleh minta sedekah, mereka bersandar kepada hadis ni. Hadis yang menceritakan tentang seorang sahabat, dia pergi jumpa Nabi. Sahabat ni kata, ya Rasulullah as'al. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak boleh saya ni nak minta sedekah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la. Nabi kata jangan minta sedekah. Nabi kata in kunta sa'ilan la budda fas'alis salihin. Dan jika adalah kamu tak boleh tidak terpaksa minta sedekah, maka hendaklah kamu minta akan orang-orang yang saleh. Nabi kata jangan. Nabi kata minta sedekah ni orang Islam jangan buat kerja macam ni. Nabi kata macam tu dulu. Tapi dah kalau kamu ni sampai peringkat tak dapat tidak lah, la budda, tak dapat tidak, kena juga minta sedekah ni, tak payah dah. Kerana cacat anggota, misalnya kaki tak ada sampai paras pinggang saja, ataupun tangan kudung dua-dua belah, sampai nak buat kerja ni tak ada jalan dah nak boleh buat kerja, melainkan kena hidup dengan mengharapkan belas ihsan daripada orang. Kalau kamu ni dah sampai ke peringkat tu, maka mintalah, tapi biarlah minta kepada orang-orang yang saleh, dia kata. Artinya orang-orang yang berharta yang tidak menahan akan apa-apa harta yang wajib ke atas diri mereka itu, dan sesungguhnya tiada tahu mereka itu akan orang yang mustahaknya lain daripadanya. Maka apabila diketahui mereka itu dengan minta orang yang berhajat, nescaya diberi mereka itu akan apa juga yang wajib ke atas mereka itu daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa dia suruh minta kepada orang yang saleh? Dia kata kerana bila kita minta kepada orang-orang yang saleh, yang beragama, yang bagus-bagus ni, dia perhati jaga ayam muka kita. Tak ada pun sikit dia bagi juga. Berbanding dengan kalau pergi minta dekat orang yang tak ada agama, bila main minta dia maki terus. Jadi maruah kita jadi jatuh di depan dia. Jadi kalau nak minta, biarlah agak-agak kita minta dekat satu orang yang kalau dia tak boleh bagi banyak pun sikit dia boleh bagi, dan dia tidak akan memalukan kita di depan orang ramai, dia kata. Tapi Islam kata jangan minta, yang tu yang paling baik. Dia kata ataupun dikehendaki dengan orang saleh itu ialah orang yang diberkatkan doanya dan diharapkan mustajabnya. Kita susah, kita pergi minta dekat dia, dia bagi dekat mana yang dia boleh bagi, di samping dia doa dekat Tuhan, ya Allah
murahkanlah rezeki kawan-kawan ni. Mudah-mudahan dengan kerana itu berkat doa dia, mustajab doa dia, kita dapat sikit kelapangan rezeki. Dia kata begitu. Maka sekira-kira harus meminta sedekah itu, maka jauhlah daripada meminta-minta dengan melampau-lampau. Dan mintalah dengan wajah Allah. Dan kalau nak minta, biarlah kerana Allah. Kenapa tuan dia kata macam ni? Ada orang minta sedekah, jadi kerja dia. Kerja minta sedekah di Kuala Lumpur ni bukan sikit. Itu ni kebakaran di satu kawasan setinggan mana di Kuala Lumpur, berlaku kebakaran. Di antara rumah yang terbakar tu adalah rumah seorang peminta sedekah. Peraturan Saga ada sebiji, Peraturan Seteria ada sebiji. Dia ni kerja minta sedekah. Bila berlaku kebakaran, baru orang tahu salah sebuah rumah yang terbakar tu rumah dia. Tengok rumah dia ni lebih hebat pada rumah kawan dia duduk minta sedekah ni. Rumah dia tu hebat lagi. Kereta saja Seteria sebiji, Peraturan Saga sebiji. Kereta saja. Waktu nak keluar pergi buat kerja ni, pakai agak-agak bagi orang kesian ke dia. Bila habis dah kerja balik, dia pun office hours juga. Bila balik rumah pukul 4.30, pukul 5 balik rumah dan sebagainya, salin pakai elok-elok, bawa anak bini naik kereta pergi makan malam di kedai mana. Ada orang yang buat kerja macam ni. Di Padang Serai. Padang Serai ada satu pekan Ahad. Pekan hari. Dia panggil pekan Ahad. Padang Serai Kedah. Tapak pekan Ahad lama itu ni terbakar. Sebelum pindah pergi tapak baru lah ni. Tapak pekan Ahad lama tu terbakar itu ni. Bila terbakar bangunan pekan Ahad tu, ada satu orang ni dia nak serbu pergi masuk dalam api. Waktu api tengah duk marak menyala ni, dia nak serbu pergi masuk dalam api. Orang pakai duk pegang dia nak pergi lompat dalam api. Orang kawasan tu semua kenal dia. Dia kerja minta sedekah. Dia duk kerja minta sedekah dan memang dia duk tidur di situ. Dia duk tidur di bangunan lama pekan Ahad tu. Bila terbakar, dia nak lompat bila api, orang duk pegang dia, tak tahu cerita apa lah, duk pegang, ingat kot dia nak terbakar kain baju dia 2-3 helai, dia minta sedekah, baju dia 2-3 helai, biar terbakar api lah, saat ni kami beli lain, dah bagi kan, takkan nak pergi duk lompat masuk dalam api, kerana nak ambil baju 2-3 helai ni, jadi pakat duk pegang dia, teriak, melolong. Ni kawan duk menjaga situ cerita. Habis dah bomba main padam apa semua, saudara dah selesai semua, dia pergi, dia duk korek. Belakang, immediately belakang bangunan pegang ayat, dia duk korek. Rupanya ada duit dalam tu. Ada duit dalam tu. Duit selin ni tak tahu berapa banyak yang ada dalam tu. Kemudian duit not pun ada juga, dia bungkus dalam kain pula, dia tanam di dalam tanah tu, terbakar setengah. Not 50 duk apa terbakar setengah. Dah habis semua, ada orang pergi duk rumah duk tolong duk kira dia, belah ribu juga ada kat dia. Yang ni karut. Yang kata karut. Jadi bermakna minta sedekah ni sudah menjadi satu profession dia. Maka dengan kerana itulah kita duk baca malam ni, dia bagi ingat dekat kita. Dia kata kalau tak dapat tidak, terpaksa juga minta. Dia kata biarlah kita minta ni kerana Allah. Dia kata maknanya memang kita tak ada jalan lain lah. Kita tenaga kudrat tak ada, kita memang tak boleh lah, tak upaya dah. Ni minta ni pun untuk makan, untuk sara makan apa lebih kurang. Kerana tu kita terpaksa minta kerana Allah. Kalau tidak, jangan. Islam tak mau kerja yang macam ni, kerana dia menjatuhkan maruah seseorang, dia kata. Dan dilaknat akan orang yang kena minta dengan kerana Allah, lalu tidak diberinya apa sesuatu akan orang yang meminta itu, selama tidak ia meminta dengan cintaan yang keji, dia kata. Dan tak bolehlah kita piduk kata pula lebih kurang dekat kawan yang kita minta tak mau nak bagi kat kita kata lebih kurang kat dia, maka itu perbuatan yang tak elok, dia kata. Apatah lagi dilemparkan kata-kata yang keji kepada dia. Wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok bala fakir itu lebih senang sabarnya daripada bala kaya, dia kata. Orang susah ni lebih lagi boleh sabar daripada kaya. Ada orang bila dia kena kesusahan, dia lebih lagi ingat pada Tuhan. Tapi bila dia jadi kaya dan lupa Tuhan. Itu maksud dia. Kan? Kita bila sakit lagi ingat kat Tuhan. Bila sihat lupa. Tak percaya pergi tengok dia hospital dia apa tempat orang sakit ni. Kan? Beralih sikit Allah saja duduk di mulut ni. Kan? Beralih sikit sakit je Allah. Cantik semua kita kata. Kan? Pusing kiri sikit Allah. Bangkit lagu mana kau meletup sikit pinggang Allah.
Allah ni duk ada di mulut. Pasal apa? Pasal sakit. Kan? Kalau sihat duk main golf tu, dia pukul-pukul sakit pinggang. Dia kata habis. Dia tak kata Allah. Pasal apa dia sihat? Lagu mana silap orang sikit, adui aja. Dia tak bunyi Allah. Pasal apa? Pasal ni, dia nak abang jadi kat kita. Bulan depan dia nanti kata, fakir ini lebih senang lagi sabar. Dia kata, daripada kaya. Kaya ni lagi nak jadikan kita ni susah dalam agama. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Alhamdulillah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.